Tes. Selamat pagi, selamat kita beribadah, datang ke bait Allah. Walaupun saudara ada di rumah, tapi kita tetap ikut ibadah bersama dengan kita di gereja, ya. Tuhan memberkati kita. Kita percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita layani, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini, pada pagi ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala pelindungan-Mu, dan atas segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau tetap memberikan nafas hidup kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan semua ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami layani, baik yang song leader, singer, maupun yang membawakan firman Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang beribadah. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami dilanda oleh kesulitan, yaitu kesehatan, tentang dilanda oleh corona maupun juga ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau curahkan belas kasihan kepada bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami. Juga Tuhan Engkau juga memberikan kesehatan, jauhi dari segala penyakit-penyakit menular, penyakit corona. Biarlah Tuhan boleh selesaikan supaya kami bisa menjalankan aktivitas dan bisa melakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua pekerjaan jemaat, usaha mereka, bisnis mereka ya Bapak, dan juga rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mengambil satu sejenak untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau bersyukur di hadapan Engkau Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini, sehingga Kau tibakan kami di tempat ini Tuhan. Kau tibakan kami di waktu ini Bapa. Walaupun kami berbeda tempat Bapa, namun kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan setiap hati kami Tuhan untuk mau menyembah Engkau Tuhan, untuk mau memuliakan Engkau Bapa pada pagi hari ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita angkat pujian ini, kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau lembut, Kau
diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Haleluya, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Allahku yang ajaib, Allahku yang dahsyat. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Puji Dia, agungkan Allah yang luar biasa. Rasakan bahwa Allah sedang melawat setiap kita. Rasakan bahwa Allah senantiasa mengurapi setiap kita. Rasakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa ada dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Bapa. Haleluya
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Benar ya Allah kami yang luar biasa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Bapa. Bahkan yang kami datang di hadapan Engkau pada saat ini Bapa, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Engkau Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang baik. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang senantiasa setia bagi setiap kami. Walaupun kami sadari Bapa, kadangkala kami tidak setia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang siap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Baik jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kita katakan di hadapan Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kasih setia
kehidupan kita. Luar biasa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pagi. Izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki setiap hati kita pada saat ini. Kita mau menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang memberikan pengetahuan bagi setiap kita, yang menuntun kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan akan memberi pengertian bagi setiap kita, akan membuat kita bisa mengerti apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita melalui hambanya yang menjadi saluran berkat pada saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Biarkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
Ini suatu kerinduan bagi kami ya Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami tetap setia padamu. Biarlah pujian ini Tuhan berasal dari iman kami, bahwa kami mau mengikuti Tuhan dengan ketulusan hati kami, kesetiaan kami. Tuhan, ini hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menaikkan pujian syukur doa kami di hadapan, bahkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengudus sucikan seluruh hati dan pikiran kami, agar seluruh kehidupan kami tertuju kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik yang kami berada bersama-sama di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan juga tak memberkati. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam semuanya. 大家平安。 Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. 我们要一起来学习神的真理。 Mari kita membuka Alkitab kita, yaitu 我们打开我们的圣经， Mazmur pasal yang ke-51. 诗篇第51章。 Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang pertama 诗篇 sampai ayat yang ke-21. 诗篇第51章第1节到21节。 Bapak Ibu yang ada di rumah, 亲爱的弟兄姐妹们，在家里的， mari membuka Alkitab, 我们一起来打开我们的圣经， perhatikan Alkitabnya baik-baik. 我们好好来看我们的圣经。 Saya akan membacakan buat kita semua. 我要为大家来读 Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku. Dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu.
Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita melihat bagaimana kehidupan Daud. 我们看大卫的生活上是怎样。 Daud di dalam kejayaannya, 大卫在他发展的时候， Daud juga adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. 大卫本身也是一个很敬畏神的一个王， Dia juga seorang yang benar di hadapan Tuhan. 他也是在神的面前是有义的人。 Tetapi Daud juga pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. 但是大卫在神的面前也是有犯过罪。 Kita mau melihat apa sih dosa yang pernah Daud lakukan 我 di 们要 hadapan Tuhan. 看到底大卫在神的面前犯了什么罪。 Kalau kita melihat ketika bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim pada saat itu, 当我们看以色列人在那个时代是被在那个时代是很发展的时代， mereka meminta seorang raja agar bukan Tuhan sendiri yang langsung menjadi raja terhadap mereka. 他们求要有一个王来带领他们，不是求神。 Akhirnya Allah memberikan seorang raja yang pertama kepada bangsa Israel, yaitu Saul. 然后神就派了一个王给他们，就是扫罗。 Kalau kita melihat kehidupan Saul dengan kehidupan Daud, ada persamaan dan ada perbedaan yang sangat mencolok. 如果我们看扫罗和这个大卫，他们两个都有不一样的性格行为， Mereka sama-sama melakukan dosa. 他们两个都是犯了罪。 Tetapi kehidupan Saul ketika dia melakukan dosa, dia hanya menyesali, dia tidak mau bertobat dan tidak mau mengaku itu di hadapan Tuhan. 但是我们看扫罗，当他犯了罪的时候，他就是责备自己，然后他没有来神的面前悔改。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita mau melihat kehidupan Saul sebelum kita melihat kehidupan Daud. 我们要先看扫罗的生活方式，当我们还没看大卫的生活。 Saul ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel, 扫罗当他被神成为了一个在以色列人的王的时候， yang pertama, Saul melanggar perintah Tuhan dengan mengambil alih tugas Samuel. 第一犯罪的就是他拿了撒母耳的权柄。 Pada saat itu bangsa atau orang-orang Filistin mau menyerang bangsa Israel pada saat itu. 当那个时代是这个菲利斯汀的国家要攻打以色列的时候， Saul merasa ketakutan karena rakyatnya mulai meninggalkan dia. 扫罗就觉得很害怕、很惧怕，因为他的前民就是离开了他。 Saul tidak percaya kepada Tuhan dan yang seharusnya bukan dia lakukan tetapi dia lakukan. 扫罗他不敬畏了神，然后他就是做了就是不符合神的去行。 Apa yang Saul lakukan yaitu dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. 扫罗做了什么事呢？他就是献祭，但是不是给神。 Pada saat itu seharusnya dia bersabar menunggu Samuel yang harusnya tugas Samuel. 那个时候他应该要等这个撒母耳，因为这个是撒母耳的责任。 Tetapi Saul mengambil inisiatif dengan melakukan
hal yang bukan tugas dia. 但是这个扫罗呢，他就是自己做主张，就是去行他不应该去行的一个事情。 Dan inilah ketidaktaatan Saul. 这就是不遵守神的命令的一个扫罗。 Dia tidak percaya kepada Tuhan. 他不相信神， Dia merasa ketakutan. 他觉得很害怕。 Yang kedua, 第二， Saul juga tidak taat pada perintah Tuhan. 扫罗也是不遵循神的旨意。 Ketika Tuhan berkata, tumpaskan seluruh orang-orang pada saat itu, yaitu semua laki-laki, perempuan, anak lembu, kambing, semuanya harus dibunuh. 当神命令扫罗要全部毁灭的时候，就是男女孩子们还有这些生物这些东西都毁灭的时候，扫罗没有去行。 Tetapi apa yang Saul lakukan? 然后扫罗去做什么呢？ Saul menyisakan Agag, raja orang Amalek, dan beserta kambing, domba, lembu, dan anak domba yang paling bagus dia sisakan, dia tidak musnahkan. 扫罗就是没有把全部毁灭掉，他就是把那个最好的留下。 Di sini ketika Saul ketahuan akan melakukan hal yang seperti itu, 在这里，当我们看扫罗已被发现了他不遵守神的命令的时候， dia mengaku dosanya karena ketahuan. 他认罪悔改是因为他被发现。 Dan lebih parahnya, dia lebih takut kepada tua-tua atau bangsa Israel itu sendiri daripada kepada Tuhan. 最糟糕的就是他就是怕，因为这些领袖们的责备他，然后他不是害怕神。 Jelas sekali pertobatan Saul ini tidak benar-benar di hadapan Tuhan. Dia hanya menyesal. 很明显，这个扫罗他不是因为敬畏神，但是他是自己责备自己。 Yang ketiga, 第三， ketika Saul ditolak oleh Tuhan, 当扫罗被神拒绝了扫罗的时候， sudah 2 kali Saul melanggar perintah Tuhan, dan ketiga Saul ditolak oleh Tuhan, yaitu tidak boleh menjadi raja, dan Allah memilih Daud, mengurapi Daud untuk menggantikan dia. 当第二次扫罗犯了罪的时候，然后神就命令了扫罗，他不可以做王了，要拿这个大卫来成为一个王。 Apa yang Saul lakukan? 然后扫罗是做什么呢？ Saul berusaha menghalangi Tuhan agar Daud dibunuh oleh dia. 扫罗就想了一个办法，就是他要杀死这个大卫。 Dengan berusaha Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh Daud karena Daud akan mengambil posisi dia. 然后扫罗就要追杀这个大卫，因为大卫要拿他的做这个王。 Jika Saul bertobat pada saat itu, 如果那个时候扫罗悔改的时候， maka dia akan merelakan tahtanya diserahkan kepada Daud. 他应该要把他的这个王的位置让给大卫。 Tapi kenyataannya tidak. 但是正史呢不是这样， Saul berusaha ingin membunuh Daud. 扫罗就要追杀这个大卫。 Dan yang keempat, 第四， Saul meminta petunjuk kepada penenung. 扫罗就是他跟别人就是拿一些劝告， Penenung itu boleh juga dikatakan dukun. 就是这个人他就是一个不相信神的人，他是好像我们说的是降头师。 Karena situasi pada saat itu sangat-sangat genting. 因为在那个时代是很紧急的时代， Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberi melalui penglihatan, melalui mimpi. Tuhan tidak mau berbicara kepada Saul karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan. 扫罗那个时候他有求告神，但是神拒绝他，因为他没有，因为扫罗没有遵行神所要他去做的事情。 Akhirnya dia mendatangi perempuan yang ada di Endor pada saat itu, yaitu supaya perempuan itu memanggil arwah
然后他就叫一个就是一个女孩，就是来去，就是一个降头师来去叫醒那些灵魂，死去人的那个灵魂。Yaitu memanggil arwah Samuel yang sudah mati pada saat itu. 就是把那个撒母耳的灵魂叫醒，已经死去的撒母耳。Di sini kita melihat bagaimana pertobatan Daud, bagaimana penyesalan Saul, tetapi dia tidak mau bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 我们看这个扫罗，他没有悔改。 Dan pada akhir hidupnya, Saul tetap menyesal pada perbuatannya, mengapa dia tidak bisa membunuh Daud, dan akhirnya dia tidak bertobat kepada Tuhan. 然后扫罗到最后呢，他就是后悔自己，然后他就是没有后悔没有杀死这个大卫，然后就没有这个悔改的心。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sampai akhir ajalnya Saul mati, dia tidak bertobat kepada Tuhan. 到最后的时候，就是扫罗死去的时候，他没有一个悔改。 Ketika Saul mati, 当扫罗死去的时候， muncul Daud. 就出现了大卫。 Kalau kita melihat cerita Daud, bagaimana Daud juga bisa jatuh ke dalam dosa. 然后我们看这个大卫，他为什么会犯了罪呢？ Dan bagaimana Daud mengaku pertobatannya itu kepada Tuhan, yaitu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh 然 pada. 后他怎么来到神的面前真正的悔改呢？ Yang pertama kita mau melihat kehidupan Daud pada saat itu terjadi peperangan. 我们看第一方面就是当那个时候是战争的时候，我们看大卫是怎样去做。 Yang seharusnya seorang raja berada di medan peperangan. 那个时候如果战争的时候，一个王呢，他应该要站在战争里面。 Tetapi pada saat itu 但是当那个时候， Daud tidak pergi berperang. 大卫没有去战争， Dia berada di dalam istananya. 他在他的王国里。 Dan dia memerintah Yoab untuk berperang beserta prajuritnya. 他就差派他的约押去在那个战争里面。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Ketika di situ dikatakan di dalam Samuel, ketika Daud terbangun dari pembaringan di petang hari, 当这个大卫醒来的时候， dia berjalan-jalan di Soto rumahnya. 他在他的他在他那个花园里走来走去。 Disinilah awal dari kejatuhan Daud. 这就是为什么大卫会 Ketika dia berjalan-jalan di atas Soto, dia melihat seorang perempuan mandi. 当他在走的时候，他看见了一个女孩子在洗澡。 Dia mengamat-ngamati dan dia mengingini akan hal itu. 他就是在那边一直看着，然后他就心里就想要得到， Karena dia melihat, dia mengingini dan dia memanggil perempuan itu. 因为他看，然后他想要，然后他就叫了这个女孩子。 Padahal sudah dikatakan bahwa itu adalah istri Uria. 因为那个女孩子是乌利亚的妻子， Berarti dia sudah ada pemiliknya. 就是说这个女孩子是应该有主人的， Berarti si Bathsheba ini istri orang. 就是 Bathsheba 是别人的妻子了。 Tetapi Daud melihat keelokannya, dia tertarik dan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. 但是因为大卫看她的美，然后他的心就是想要得到，所以他就犯了罪。 Karena keinginannya, maka Daud tidur dengan Bathsheba. 因为他就是肉情的，他就是跟这个女孩子Bathsheba就是在一起了。 Disinilah dosa yang sangat keji 这就是 dilakukan oleh Daud. 这就是大卫最一个很严重的一个这罪了。 Daud melakukan perzinahan dengan istri orang. 大卫就犯了奸淫的罪。 Kalau kita melihat cerita Yusuf,
但是如果我们看约瑟的生活， Yusuf ketika dirayu oleh istri Potifar, 约瑟当那个时候被波提乏的妻子引诱的时候， apa yang Yusuf katakan? 约瑟去说了什么话呢？ Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Allah? 我怎样可以去犯那么大的罪在神的面前？ Yusuf lari tidak mau melakukan dosa, 约瑟就跑掉，他不要犯了这个罪。 tetapi Daud melakukan dosa. 但是大卫呢，他就偏偏犯了这个罪。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika Daud melakukan dosa perzinahan itu, apakah Daud merasa bersalah? 当大卫犯了这个奸淫的罪的时候，是否他的心里有一个悔改呢？ Apakah pada saat itu Daud langsung mengaku dosa di hadapan Tuhan? 是否那个时候就是大卫就悔改，然后来到神的面前呢？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tidak. 没有。 Dengan berbulan-bulan Daud menahan dosanya, yaitu menyembunyikan dosanya. 就是经过了很多的夜，然后他就是把这个女孩子贝塞巴藏在他的宫里。 Dengan berusaha Daud mau menyembunyikan aibnya dari hadapan semua orang. 他就是经历了、努力了，就是把这个东西、这个罪藏在他自己身上。 Yang pertama tadi Daud melakukan perzinahan, itulah dosa yang pertama yang Daud lakukan. Yang kedua, Daud ingin menutupi aibnya. 第二个的罪恶呢，就是这个大卫他要隐藏他的罪。 Kalau dikatakan di dalam kitab Samuel itu, ketika didengar bahwa Batseba telah mengandung. 当那个时候，当这个贝塞巴已经有怀孕的时候， Berarti ada beberapa bulan baru Batseba mengetahui bahwa dia hamil. 就是有经过了几个月才会发现贝塞巴是怀孕了。 Di situ kita melihat Daud begitu menyembunyikan dosanya terhadap orang. 在这里我们可以看到，这个大卫呢，他那么的努力来隐藏他的罪孽， Bahkan aibnya ingin ketahuan, dia berusaha untuk menutup aibnya, yaitu memanggil Uria, suaminya Batseba. 然后他被发现的时候，他就是用权力来叫了这个乌利亚，就是贝塞巴的这个就是丈夫。 Pada saat itu Uria sedang dalam peperangan. 在那个时候，乌利亚是在那个战争， Tetapi Daud sengaja memanggil agar datang. 但是这个大卫呢，偏偏就叫了这个乌利亚来他的宫里。 Tujuan Daud memanggil Uria 大卫的目的呢， agar Uria datang dan tidur bersama dengan istrinya di rumah mereka sendiri. 他就是要这个乌利亚来到他的宫里和他的妻子同睡。 Mungkin dengan cara ini pikir Daud bahwa apa yang dia lakukan tidak ketahuan. 这个方法呢，就是意思就是要他的这个罪孽没有。 Sampai 2 kali, bahkan Uria tidak mau pulang ke rumahnya, tapi yang ketiga kali Uria dibuat mabuk oleh Daud. 第二次、第三次，这个大卫叫了这个乌利亚，但是乌利亚拒绝。但是第三次的时候，他就把这个乌利亚灌醉。 Ketika Uria mabuk, Uria juga tetap tidak mau pulang ke rumahnya. 当这个乌利亚醉的时候，他也是不要回到他的家里， Dia tidak mau mendatangi istrinya. 他不要来见他的妻子。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Uria adalah prajurit yang sangat setia terhadap raja, terhadap pasukan, terhadap negaranya. 乌利亚是一个很忠心的一个军兵，他就是忠心对他的王，忠心对他的精兵。 Dia tidak mau bersenang-senang yang lain dalam peperangan. 他不要在这个战中的情况中，他就是欢乐。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， rencana Daud yang ini gagal. 这个大卫的计划，第二次的计划也是失败了。 Rencana Daud untuk menutupi aibnya itu gagal. 就是
他就是大卫，就是他经历要盖了他的罪孽也是失败， Karena gagal rencana ini, 就是这个计划失败的时候， akhirnya Daud merencanakan yang lebih luar biasa, 大卫就想了一个方法，又更厉害的一个方法， yaitu merencanakan kematian Uria. 他就是要杀害了这个乌利亚。 Rencanakan kematian Uria. 第三，想方法要杀死这个乌利 Kita 亚。 bisa melihat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan 15. Di situ dikatakan bahwa Daud menulis surat dikirim kepada Yoab agar Uria ditempatkan paling depan di dalam pertempuran yang hebat. 他就是这个大卫呢，他就写一个信给这个约阿，就是命令了这个乌利亚，他就是站在最前面的就是当在战争的时候站在最前面的那个人。 Dan yang lebih menyedihkan lagi, 最可怜的是 Uria sendiri yang membuat surat, padahal itu surat untuk nyawanya sendiri, bawa dikasih kepada Yoab. 就是乌利亚本身写来的一个信，他然后交给这个约阿， Karena Uria tidak tahu isi surat itu. 因为乌利亚不知道信里面是写着什么。 Padahal kalau Uria melihat isi surat itu, mungkin dia tidak mau datang. 可能如果乌利亚当那个时候看了这个信的时候，他可能没有 Atau 记走， mungkin dia tidak mau memberi surat itu kepada Yoab. 然后他也不可能把这个信交给约阿， Karena itu merancangkan kematian dia sendiri. 因为在信里面就是写着他要站在前面的一个战中，然后他会死去。 Bahwa Uria harus ditempatkan yang paling depan di dalam pertempuran. 因为那个信里面就写着他这个乌利亚要在前面。 Apa yang terjadi? 什么事发生呢？ Uria mati. 乌利亚死在战中。 Ketika Uria mati, 当乌利亚死去的时候， ketika Bathsheba berkabung, 然后当别塞巴他的妻子伤心的时候， ketika Bathsheba selesai berkabung, Daud mengambil Bathsheba. 然后因为这个情况，别塞巴伤心的时候，大卫就趁这个机会拿了这个别塞巴。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini juga belum ada perbuatan yang Daud lakukan. 在这里我们看这个大卫也还 Belum melakukan pertobatan berbulan-bulan, dia menutup aibnya itu 就 sendiri. 是大卫没有一个悔改的心，已经经过了那么多夜，他还没有一个悔改的心，他还是盖了他的罪孽。 Tetapi Tuhan tidak mau berdiam diri. 但是神没有静静在那里， Tuhan mengutus seorang hambanya yaitu Nabi Nathan 就是神就差派拿他先知来到他的面前 agar Daud sadar dengan perbuatannya yang keji itu. 使到这个大卫会反省，因为他所做的罪恶。 Yang pertama, 第一， awal dari pertobatan Daud. 悔改的让大卫要悔改的事情， Yang pertama, Daud mau ditegur oleh Nabi Nathan. 就是第一，因为大卫他热心，就是被这个拿单劝告。 Daud mau ditegur oleh Nabi Nathan ketika Nathan datang kepadanya menyatakan kesalahannya walaupun pada awalnya melalui perumpamaan. 大卫呢，他就是接受拿单的劝告，当拿单来到他的面前，然后告诉他他的错误在哪里，就是用一个比喻来说，但是大卫他可以接受。 Dan Nathan berkata, engkaulah orangnya. 然后拿单就直接跟他说，你就是那个人。 Di situ Daud, dia tidak menyalahkan orang lain. 那个时候大卫他没有责怪别他人， Dia tidak bisa mengelak. 他已经不能避免了。 Disitulah aib Daud terbongkar. 就是当那个时候的，就是大卫的罪孽就全部公开了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, 当这个大卫被拿单先知劝告的时候， Daud merasa terpukul. 大卫觉得他很伤心， Daud merasa hatinya hancur. 他觉得他的心碎了，
Karena dosa yang selama ini dia pendam ketahuan. 因为他隐藏那么多那么久的罪孽已经被发现。 Tetapi Daud sadar perbuatannya itu adalah jahat di mata Tuhan. 但是大卫呢，他本身他反省，然后他觉得他的罪在他要悔改在神的面前。 Yang pertama tadi Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dan yang kedua Daud sadar akan dosa yang dia lakukan. 第二，大卫他知道他反省了他所做的这个罪。 Kalau kita melihat di dalam Mazmur ini tadi, bagaimana kita mau melihat bahwa Daud itu betul-betul menyadari akan dosanya. 我们看刚才我们读的诗篇第51章里面，我们看大卫是怎样来悔改的呢？ Daud menulis di dalam Mazmur seperti ini katanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Itu di ayat yang ketiga. Dan sampai ayat yang keenam. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. 我们可以看在这个诗篇第51章第3节那边说着：神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你的丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗出尽冰洁，除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候，先为公义判断我的时候，显为清正。阿们。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di sini dikatakan terhadap engkau sajalah aku berdosa. 这里很明显就是写着我向你犯罪，我独得罪了你。 Bahwa perbuatan Daud yaitu melakukan perzinahan dan pembunuhan adalah dosa yang besar. 因为大卫呢，他已经做了翻淫的罪，然后杀人的罪，是一个很严重的一个罪。 Di sini Daud mengungkapkan isi hatinya, dia menyadari, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. 在这里，大卫就是来到神的面前，吐出他所犯的罪，在神的面前，然后自己悔改。 Daud sungguh-sungguh menyesal apa yang pernah dia lakukan. Dia merencanakan pembunuhan, dia melakukan perzinahan, dia sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, mengaku kepada Tuhan dosa yang dia lakukan. 大卫呢，在神的面前，那个时候他就是真正的悔改，他就是后悔为什么他会做了这个罪恶呢？ Tidak seperti Saul tadi, dia memperalat yaitu rakyat bahkan tua-tua. Dia takut kehilangan tahtanya di hadapan orang banyak. 不好像刚才我们看的这个扫罗，他就是没有后悔一个心，没有来神的面前悔改，他反而要隐藏他的这个罪孽，在他的民族。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di sini ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok sekali. 在这里我们可以看有很大的区别， Yaitu Daud sadar akan dosa yang dia lakukan. 就是大卫他自己本身他反省他所犯的罪，然后他悔改。 当大卫反省的时候，他知道他的罪的时候。 Yang ketiga, Daud menyesal dan mengaku dosanya. 第三，他就是大卫就是后悔，然后他悔改。 Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan supaya Tuhan membersihkan dia dari segala dosa, karena dia melihat bagaimana Saul ketika dia melakukan dosa, roh Allah lari daripada dia. 大卫呢，他就是反省，他悔改，在神的面前他悔改，然后他就看了为这个扫罗如何神远离他，神的灵远离他。
Daud sangat menyadari, dia takut sekali kepada Tuhan. 大卫他反省了，他就是一个敬畏神的一个人。 Di ayat yang ke-13 Mazmur 51 tadi dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 因为在诗篇51章13节这里说，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。 Inilah penyesalan yang Daud lakukan. 这就是大卫所后悔的一件 Dia 事。 takut sekali akan hukuman itu. Dia takut Tuhan mengambil roh yang kudus itu daripada dia. 他害怕神会收回他的灵， Dia tidak mau seperti Saul. 他不要像这个扫罗所做的事。 Dia sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat kepada Tuhan. 他真是反悔，然后悔改在神的面前。 Ini adalah pertobatan yang sejati. 这是一个真心的悔改。 Walaupun dosanya yang begitu besar yang dia lakukan, tetapi dia bertobat, dia mengaku menyesal dan berbalik kepada Tuhan. 虽然他所犯的罪是很大，然后他有一个要悔改的心来到神的面前， Maka Tuhan mengampuni Daud. 所以神就赦免了这个大卫。 Tetapi di dalam konsekuensinya, 但是呢，他有在这个地上他会被惩罚， atas dosa yang dia lakukan, 他会被惩罚他所犯的这个错误。 Daud mau dengan lapang dada menerima konsekuensinya. 就是大卫就是很乐意的接受这个惩罚。 Konsekuensi yang dia alami yaitu kematian anak hasil dari perzinahannya. 他所要得到的惩罚就是他的孩子，就是他跟这个别他人的妻子所生的孩子，要杀死这个孩子。 Daud mau menerima konsekuensinya yaitu kematian anak hasil dari perzinahan dengan Bathsheba pada saat itu. 就是他和这个别谢巴的这个孩子，他要牺牲的这个孩子。 Kita bisa melihat di dalam kitab 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 17. 我们可以看撒母耳后书2 Samuel 18 ayat 9 sampai 17. 我们可以看在撒母耳后书第18章第19节。 Kita mau baca kitab ini, saya akan membacakan buat kita. 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 17. 对不起，是撒母耳后书第18章第9节开始到第17节。 Firman Tuhan, kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. 2 Samuel 13. Ya. Maaf, salah. Ya, kita melihat anak hasil dari perzinahan Daud itu mati. 我们看，就是这个撒母耳的孩子，就是他和这个别谢巴的得到的这个孩子，就是死去。 Itulah kenapa Daud walaupun dia berkabung agar anaknya itu tidak mati, tetapi karena Nabi Nathan mengatakan anak itu akan mati. 这就是大卫很伤心，他的孩子要被牺牲，但是这就是拿单先知所要他看见的。 Kita mau melihat bagaimana nubuat Nathan yaitu pasal 12 ayat yang ke-14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 因为在刚才我们所读的诗篇51章那边有写出，拿单先知已经
给他看见了，他这个孩子就是跟他的妻子得到这个孩子，他会死去。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini kita melihat hasil dari perzinahan Daud itu, yaitu anak yang dilakukan itu akan mati. 这里我们看到，大卫和别他人的妻子就是别谢巴得到的孩子，他会死去。 Di sini jelas dalam 2 Samuel pasal 12 itu ya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. 就是在撒母耳后书第12章第13节到第17节那边很清楚写着， Yaitu bagaimana Nathan mengatakan kepada Daud bahwa pedang tidak akan lari daripada kehidupan Daud. 就是说这个剑呢，就是不能远离从这个大卫的生活。 Jadi yang kedua, pembunuhan Abnon oleh Absalom. 就是第二的，就是他就是会被亚撒龙杀死。 Yang pertama tadi kematian anak perzinahan, yang kedua pembunuhan Abnon oleh Absalom. Ini kakak beradik ya, saling bunuh-membunuh. 就是互相残杀的意思。 Yaitu bagaimana Abnon memperkosa adiknya Absalom. 就是阿嫩为什么会强奸这个亚撒人的妹妹？ Absalom tidak mau menerima bagaimana perlakuan Abnon terhadap adiknya. 亚撒人他就是不接受这个阿嫩为什么会这样做对他的妹妹， Yaitu bagaimana Abnon memperlamar adik Absalom. 就是这个阿嫩他为什么会强奸的这个大妈，就是亚撒人的妹妹。 Akhirnya ketika didengar oleh Absalom adiknya diperkosa oleh Abnon, 然后就是因为他亚撒人听见了阿嫩强奸了他的妹妹的时候， yaitu Absalom membunuh Abnon. 亚撒人就杀死了这个阿嫩。 Inilah konsekuensi yang harus Daud terima. 这个就是大卫所要接受的这个惩罚。 Dan yang ketiga, pembunuhan Absalom yang memberontak terhadap Daud. 然后第三个就是亚撒人被杀了，是因为他反抗了这个大卫。 Absalom ingin menggulingkan ayahnya dari tahtanya dan menggantikan ayahnya. 因为亚撒人他有一个心，就是要夺取他的父亲就是大卫的一个地位王位。 Dengan berusaha mengejar anaknya, Absalom ini mengejar Daud, ingin membunuh Daud itu sendiri. 就是这个亚撒人呢，他就是用权力要夺取大卫的王位，然后要杀死了这个大卫。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tergenapi firman Tuhan ini. 神的话就是被全了， Tergenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan. 就是那当先知所宣告的已经被上帝成全了。 Tetapi apakah Daud masih meninggalkan Tuhan? 但是是否大卫远离了神呢？ Melalui itu Daud tetap setia kepada Tuhan. 经过这个事情呢，就是大卫忠心于神， Dan akhirnya Absalom juga mati dibunuh oleh Yoab. 然后这个亚撒人也是死了，被这个约押杀死。 Walaupun Yoab diberitahu oleh Raja Daud bahwa Absalom jangan dibunuh, tetapi Yoab sendiri membunuh Absalom. 虽然大卫已经告诉了这个约押不要杀了这个亚撒人，但是呢，约押还是仍然杀了这个亚撒人。 Daud sangat menyayangi Absalom. 因为这个大卫他真的很爱亚撒人， Walaupun Absalom ingin membunuh dia, tetapi Daud tidak mau membunuh anaknya. 虽然亚撒人有一个要杀死他父亲就是大卫的一个心，但是大卫仍然很爱这个亚撒人。 Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Dan yang selanjutnya yaitu hukuman mati atas Adonai. 然后就是阿多奈又是要被 Kalau kita melihat di dalam 1 Raja pasal yang kedua ayat 24 dan 25, di mana Adonai juga dihukum mati. 我们看这个阿多奈也是被判死刑。
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di sini bagaimana kehidupan keluarga Daud itu? 这里我们可以看这个大卫的家庭是怎样， Mati, mati, dan mati. 就是死又再死， Dan istri Daud juga ditiduri oleh anaknya, 然后大卫的妻子也被他的孩子， yaitu Absalom itu. 就是押沙人 Para 夺取 gundik-gundiknya, para gundik-gundik Daud Lalu- ditiduri oleh anaknya sendiri, yaitu Lalu- Absalom itu sendiri. 然后大卫的这个女佣呢，这些人呢也被这个押沙人夺去。 Inilah nubuatan, inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud agar dia sadar, agar dia bertobat, dan Daud mau menerima konsekuensinya. 这就是拿单先知来到大卫的面前的一个意象，要告诉大卫的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mau belajar. 我们要一起来学习， Kita harus bertobat sungguh-sungguh seperti 我们 Daud. 要真正认真的悔改。 Apa dosa yang pernah kita lakukan? 无论我们犯了什么罪， Mari kita mengaku di hadapan 我 Tuhan. 们要来到神的 Mari 面 kita 前， sungguh-sungguh bertobat 我 kepada 们要 Tuhan. 真正的悔改， Jangan pernah meninggalkan 我 Tuhan. 们不要远离我 Jangan 们的 pernah 神， melakukan hal-hal yang jahat di hadapan 我 Tuhan. 们也是不要在神的面前去犯了任何的错， Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan. 所以我们要关注我们的 Mari 神， kita melihat bagaimana pertobatan yang sejati itu. 我们要来真正事来认识真正的悔改是怎样的悔改， Yang dilakukan oleh Daud. 就是好像刚才大卫 Kita 我 mau 们所 belajar 看， dari Daud 我 ini. 们要从大卫身上学习， Yaitu kita mau bertobat sungguh-sungguh. 就是我们要真正的悔改， Jangan sampai hal-hal yang tidak baik kita alami. 不要我们遇见了不好的事情， Seperti keluarga Daud itu. 就好像刚才大卫的家庭。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kita melihat bagaimana kehidupan Daud. 我们看大卫的生活是怎样， Bagaimana kehidupan Raja Saul. 我们就看扫罗的这个生活方式是怎样。 Daud sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. 大卫是真真实实来到神的面前悔 Tetapi 改， Saul tidak. 但是扫罗不 Dan akhirnya kehidupan Daud dipulih oleh Tuhan. 到最后就是大卫的生活被神恢复了。 Kita juga mau kehidupan kita dipulih oleh 我 Tuhan. 们也要我们的生活，我们的生命被神恢复， Dengan pertobatan yang sejati. di 就是 hadapan 因为我们有认真悔改的。 Mari kita menyelidik hati kita. 我们要来自己审查我 Mari 们 kita 自己， mengoreksi isi hati 我们 kita. 要来自己看我们自己， Apakah kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan? 是否我们已经真真实实的悔改在神的面 Apakah 前？ kita benar-benar mengaku kesalahan kita di hadapan 是 Tuhan? 否我们已经认罪悔改在神的面前？ Yang selama ini kita lakukan. 就是我们所犯的这 Kita 个 mau 罪， dipulihkan oleh 我 Tuhan 们要被神恢复 di dalam kehidupan kita. 在我们的生活， Agar berkat-berkat Tuhan itu tidak terhalang. 直到神的祝福是顺的， Agar berkat-berkat Tuhan itu tercurah untuk 直 kita. 到神的祝福永远在我们的身上， Inilah yang kita rindukan. 这是我们所渴慕的。 Mari mengaku dosa kita di 我们 hadapan 来到神的面前，我们来悔 dengan 改， sungguh-sungguh. 用真心、真真实实来悔改，就好像大卫这样。 Dia berkabung di hadapan Tuhan. 他在神的面前，他 Dia 伤 sangat 心， menyesali akan 他真 perbuatan. 的悔改， Dia 后悔， mengaku kekuasaan Tuhan. 他就是认了神的权柄， Bahwa sedikit pun dosa tidak bisa terlintas dari mata Tuhan. 他就是知道，无论什么小什么大的罪，从神的 Tidak 眼 ada 前， hal yang bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. 他是无法隐藏的。 Manusia mungkin bisa ditipu, 人可能我们可以骗， tetapi Tuhan tidak pernah bisa kita tipu. 但是神呢，在神的面前，我们 Karena 是无法 Tuhan 隐藏什 Maha 么事 hadir, 情，因 Tuhan 为 Maha melihat. 因为我们的神是无法，就是知道，然后他有权柄的一个神。 Apapun perbuatan kita, 我们所犯了什么事情， suatu saat kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 有段时间我们也是我们要来到神的面前，我们要负责任。 Maka daripada itu, 所以呢， takutlah akan Tuhan. 我们要敬畏，我们要有一个敬畏神的心， Mari kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, 我们要跟随神所命令的， agar kita tidak jatuh di dalam dosa. 直到我们没有跌在神的
没有跌入我们的罪。 Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. 直到今天早上的神的话可以祝福我们每个人。 Kita mau berdoa. 我们就来祷告， Terima kasih ya Tuhan. 感谢你神， Kami mau belajar dari kehidupan Daud. 我们要从大卫的生活上学习， Dia memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. 我们要有一个认知悔改的一个心。 Walaupun dia pernah melakukan dosa yang besar di hadapan-Mu, 虽然他曾经犯了很大的罪在你的面前， tetapi dia berbalik kepadamu ya Tuhan. 但是他有一个真心悔改的在你 Dia 的面前。 mengaku menyadari akan dosanya. 他来到你的面前，他 Dia 悔改， memohon pengampunan yang daripada-Mu, 他求你的怜悯， dan Engkau mengampuni dia. 然后你也怜悯了他。 Tidak ada yang tersembunyi dalam setiap perbuatan kami ya Tuhan. 没有什么事情可以在你的面前隐藏的。 Tuhan, tuntunlah setiap langkah hidup kami. 神啊，求你 Ajarilah kami 求你教导我们如何来行， agar kami tetap hidup berpegang kepada firman. 直到我们可以活着，就是依靠你的话。 Berkati kami semua. 求你祝福我们每个人。 Terima kasih Yesus. 感谢你，我们的神。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Haleluya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak berubah sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, shalom semuanya yang ada di sini maupun di rumah yang sedang mengikuti ibadah online kita. Bapak Ibu sekalian, pengumuman untuk kita semua yaitu ibadah kita ya pada tanggal 18 Oktober yaitu minggu depan ya, kita memutuskan untuk kembali membuka ibadah di gereja. Ya. Tanggal 18 Oktober kita ada ibadah di gereja. Dan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk datang beribadah ke gereja, kami persilakan. Tetapi dengan beberapa kondisi atau syarat berikut ini ya. Yang pertama yaitu bagi jemaat yang mau hadir, harap mendaftarkan dirinya di WA nanti ya. Di WA Gathering Family nanti kita akan bagi. Jadi jemaat yang mau hadir harap mendaftarkan diri dulu. Karena ada pembatasan untuk kehadiran ya, maksimal kita hanya menyediakan kursi sekitar 40 kursi untuk jemaat yang hadir. Kemudian bagi jemaat yang
sedang dalam kondisi kurang sehat, ya, juga kami minta untuk tidak hadir ke ibadah di gereja, cukup mengikuti ibadah melalui online, ya. Bagi jemaat yang sedang sakit, apa itu sakit flu, sakit batuk, silakan untuk ikut ibadah secara online. Kemudian bagi jemaat yang sedang dalam karantina mandiri, ya, kami juga harapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Maupun jemaat yang mungkin ini secara pribadi, ya, mungkin merasa keluarganya ada yang riwayat kena COVID, ya, atau ada hubungan dengan tetangganya, mungkin ada yang kena COVID, ya. Kami harapkan untuk kesadaran diri untuk tidak hadir di ibadah di gereja, cukup mengikuti melalui online, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti syarat-syarat untuk mengikuti ibadah di gereja nanti akan dibagikan di WA group, dan nanti kita protokol kesehatan secara ketat di gereja. Jadi bagi jemaat yang hadir, ya, kami minta untuk bisa mematuhi setiap protokol. Dan ibadah secara online juga kita akan tetap lakukan seperti biasa, ya. Jangan khawatir, bagi jemaat yang tidak mau hadir di gereja tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kemudian kami juga berterima kasih, ya, kepada seluruh jemaat yang tetap memberikan persembahan dengan setia, yang memperhatikan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, ya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian, ya, usaha, keluarga, semuanya kiranya Tuhan yang akan memberkati. Dan nanti laporan keuangan gereja juga akan dikirimkan di WA group. Demikian pengumuman, saya serahkan kepada WA. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mau menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Terimalah berkat yang besar daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.
preman ya.